Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan tajuk penubuhan Malaysia. Apabila tanah Melayu mencapai kemerdekaan, nama rasminya telah bertukar kepada Persekutuan Tanah Melayu. Pembentukan Malaysia merupakan usaha untuk membendung pengaruh komunis. Menurut Tunku Abdul Rahman, Tanah Melayu perlu mendapat kerjasama dengan kerajaan British, Sabah, Sarawak, Brunei dan Singapura, terutamanya dalam bidang politik. Penggabungan ini telah membentuk satu kerajaan federalisme. Tinjauan dari segi sejarah kerajaan-kerajaan Melayu di Nusantara ini, kerajaan-kerajaan Sriwijaya, Majapahit dan Kesultanan Melayu Melaka merupakan kejayaan agung yang mempunyai jajahan takluk yang luas. Satu perjanjian Inggeris-Belanda 1824 memperakukan bahawa kuasa British diberikan hak untuk menguasai tanah Melayu, manakala Belanda menguasai Indonesia dan sekaligus memecahkan keagungan kekuasaan kerajaan alam Melayu. Terdapat 5 faktor penubuhan Malaysia. Faktor yang pertama ialah perkembangan politik Singapura. Pengaruh komunis yang semakin meluas di Asia Tenggara, terutama di Singapura, telah membimbangkan kerajaan Persekutuan Tanah Melayu. Pengaruh komunis mula menyusup masuk ke dalam parti yang memerintah Singapura sejak tahun 1959, iaitu Parti Tindakan Rakyat PAP di bawah pimpinan Lee Kuan Yew. Kegiatan dan pengaruh komunis semakin kuat apabila bekas anggota PAP berhaluan kiri menubuhkan Barisan Sosialis yang dipimpin oleh Lim Chin Siong. Kekalahan calon PAP dalam 2 pilihan raya kecil. Faktor penubuhan Malaysia yang kedua disebabkan keseimbangan kaum. Menurut Tunku Abdul Rahman, gagasan pembentukan Malaysia perlu menggabungkan wilayah-wilayah Borneo seperti Sabah, Sarawak, Brunei dan bukan hanya terhad kepada tanah Melayu dan Singapura sahaja. Jika tanah Melayu dan Singapura sahaja bercantum, ini akan menghilangkan majoriti penduduk Melayu. Ini kerana Singapura mempunyai 80% penduduk bukan Melayu dan apabila dicantumkan dengan penduduk Persekutuan Tanah Melayu, penduduk bukan Melayu akan menjadi golongan terbesar. Faktor seterusnya adalah untuk mendapatkan kemerdekaan bagi negara-negara baru. Menerusi penubuhan Persekutuan Malaysia, negeri-negeri seperti Sabah, Sarawak, Brunei dan Singapura akan mendapat kemerdekaan lebih awal daripada yang dijangkakan. Ini memandangkan negara-negara berkenaan masih lagi berada di bawah penjajahan British semasa cadangan ini ditimbulkan. Dalam hal ini, Sabah dan Sarawak diletakkan dalam satu status negeri jajahan, manakala Singapura dan Brunei diletakkan sebagai negeri naungan. Keempat adalah untuk meningkatkan taraf bumi putera Sabah dan Sarawak. Sebelum penyertaan Sabah dan Sarawak ke dalam Malaysia, nasib penduduk di wilayah ini tidak sama dengan nasib penduduk di semenanjung Tanah Melayu, terutama golongan bumi putera. Kebanyakan jawatan dan kegiatan ekonomi di wilayah-wilayah tersebut dipegang oleh bangsa asing. Sebahagian besar penduduk pula terlibat dalam sektor pertanian dan penggunaan tanah untuk sistem penanaman tetap hanya pada kadar 3% sahaja. Jika kedua-dua wilayah tersebut digabungkan ke dalam Persekutuan Malaysia,
Kemungkinan layanan istimewa akan diberikan kepada penduduk Bumiputera Sabah dan Sarawak adalah lebih besar. Malahan, kedudukan dan keistimewaan Bumiputera telah termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Dan faktor yang kelima ialah untuk mengeratkan hubungan setia ada. Melalui Persekutuan Malaysia, negara-negara anggota akan dapat mengadakan kerjasama ekonomi dan perdagangan untuk faedah bersama. Secara tidak langsung, negara-negara anggota yang kaya dengan sumber ekonomi untuk membantu negara-negara anggota yang miskin dan kekurangan sumber ekonomi, sekaligus ia dapat meningkatkan pembangunan ekonomi terutamanya di Sabah dan Sarawak yang masih belum maju dari segi ekonominya. Dapat 3 langkah-langkah penubuhan Malaysia. Langkah yang pertama ialah penubuhan Jawatan Kuasa Perundingan Persatuan Malaysia JPPM. JPPM ini dibentuk pada 23 Julai 1961 dan ia dipengerusikan oleh Donald Stephen. Tujuan penubuhan JPPM ini adalah untuk menerangkan gagasan Malaysia. Dan JPPM ini dia berusaha mendapatkan persetujuan daripada pemimpin Singapura, Sabah dan Sarawak. Terdapat 4 kali rundingan, namun daripada 4 kali rundingan tersebut, Brunei tidak menghantar wakil pada waktu tersebut kerana ia menunjukkan sikap tidak minat. Langkah yang kedua ialah menubuhkan Suruhanjaya Kobel. Suruhanjaya Kobel juga dikenali sebagai Suruhanjaya Penyiasat Borneo Utara yang dipengerusikan oleh Lord Kobel. Dan Suruhanjaya Kobel ini ditubuhkan adalah untuk mengumpul serta mengenal pasti pendapat rakyat Sabah dan Sarawak berkenaan pembentukan Malaysia dan sebarang sepanjang Februari hingga April 1962. Namun, Singapura menghantar memorandum menyokong penubuhan Malaysia pada waktu tersebut. Langkah ketiga ialah penubuhan Jawatan Kuasa Antara Kerajaan JAK. JAK ini adalah untuk merangka syarat-syarat persekutuan secara terperinci. Dan JAK ini diketuai oleh Lord Lansdowne yang bertindak sebagai pengerusi. Pada waktu tersebut, JAK ini juga bertujuan untuk mereka satu perlembagaan yang melibatkan hasrat rakyat Sabah dan Sarawak berdasarkan memorandum yang diterima oleh parti politik di kedua-dua wilayah tersebut. Contohnya, tuntutan 20 perkara yang telah dibincangkan. Antaranya ialah agama Islam sebagai agama rasmi di Semenanjung Malaysia, tetapi ia tidak ada agama rasmi di Sabah. Pada masa awal penubuhan Malaysia, terdapat beberapa reaksi daripada pelbagai pihak seperti dari parti-parti politik dan pemimpin-pemimpin barat. Marilah kita meneliti secara terperinci lagi. Bagi parti-parti politik, Parti Rakyat Singapura telah menentang gagasan ini dan menuduh ia sebagai bersifat neokolonialisme. Manakala di Sarawak pula, Donald Stephen sebagai pengarang Borneo Times telah mengecam Tunku Abdul Rahman. Pengerusi SUPP, A.M. Azhari dari Parti Rakyat Brunei dan Donald Stephen yang kemudiannya menubuhkan United National Kadazan Organisation UNKO. Terdapat satu Barisan Bersatu United Front pada Julai 1961 dan barisan tersebut bertujuan untuk mencabar Malaysia.
Di peringkat antarabangsa pula, terdapat negara-negara yang menyokong cadangan penubuhan Malaysia. Britain dan Amerika Syarikat pula tidak menyatakan sokongan mereka lebih awal kerana dia bimbangkan tuduhan bahawa rancangan penubuhan Malaysia bersifat neokolonialisme. Penubuhan Malaysia, contohnya kerajaan Brunei. Brunei pada peringkat awalnya menyokong, malah menunjukkan minatnya untuk bersama-sama Sabah dan Sarawak serta Singapura untuk menyertai Malaysia. Sultan Ali Sarifuddin yang memikirkan bahawa negara Brunei adalah sebuah negara yang kecil dan memerlukan perlindungan. Tapi Brunei akhirnya menolak perlawanan penggabungan ini. Selain itu, Kerajaan Indonesia juga melancarkan satu konfrontasi dari tahun 1963 hingga 1966. Dan Indonesia telah mengecam penubuhan Malaysia dan menganggap ia sebagai neokolonialisme. Terdapat dua faktor perpisahan Singapura. Faktor yang pertama ialah persaingan politik PAP dan MCA. Keadaan ini dapat dilihat apabila pada 9 September 1963, Lee Kuan Yew telah menyatakan bahawa kegiatan politik PAP hanya terbatas di Singapura dan PAP tidak bercadang untuk mengambil bahagian dalam pilihan raya di Tanah Melayu dalam tempoh 5 tahun selepas penyatuan. Kemudiannya, PAP mengubah keputusan itu dan bertanding dalam pilihan raya umum di Tanah Melayu pada tahun 1964. Pada masa tersebut, Tunku Abdul Rahman menegaskan bahawa PAP tidak diperlukan di Tanah Melayu atas sifatnya sebagai sebuah parti perkauman Cina. Penglibatan PAP yang terlalu awal dalam kegiatan politik di Tanah Melayu juga menjejaskan persatuan kaum, terutama hubungan UMNO dengan MCA. Malahan, PAP dikatakan berminat untuk menggantikan MCA bagi mewakili kaum Cina dalam kerajaan perikatan. Faktor yang kedua ialah masalah perkauman. Masalah perkauman ini dapat dilihat pada hubungan antara UMNO dengan PAP yang menjadi semakin renggang akibat beberapa peristiwa yang berlaku di Singapura. Setelah menyertai Malaysia, orang Melayu di negara itu berasa diri mereka diabaikan dan kerajaan Singapura tidak mengambil tindakan untuk membaiki kedudukan mereka. Oleh itu, beberapa buah pertubuhan yang mewakili orang Melayu menemui Tunku Abdul Rahman untuk melaporkan perkara itu. Keadaan menjadi semakin rumit selepas Setiausaha Agung UMNO Sheikh Jaafar Aubah menuduh pemimpin PAP Lee Kuan Yew cuba memecahkan persatuan masyarakat Melayu di Singapura. Kerajaan Singapura sering mengancam golongan yang disifatkan sebagai pelampau dalam kerajaan persekutuan, terutamanya Sheikh Jaafar Aubah yang dituduh oleh para pemimpin PAP sebagai bertanggungjawab menyebabkan tercetusnya rusuhan kaum di Singapura pada bulan Julai dan September 1964. Namun, Singapura telah membentuk United Opposition Front yang kuat untuk memperjuangkan konsep persamaan hak dan Malaysia untuk orang Malaysia. Pada 9 Ogos 1965, Singapura telah dikeluarkan dari Malaysia. Ini merupakan langkah-langkah pembentukan Malaysia dan ia menunjukkan pengisytiharan Malaysia pada 16 September 1963. Saja pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.